Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fahuwa muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshidan. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ila habibina wa syafi'ina Rasulina Nabiina Muhammadin thumma alihi wa ashabihi wa man ihtada ila yaumiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa ba'd. Alhamdulillah, pertama sekali terima kasih pada Al-Fadhil pengurusi majlis yang membuka majlis ilmu kita pada malam ini, Tuan Imam, ahli jawatan kuasa Surau Al-Ikhwan, para guru, para ustaz, Tuan Haji Muhammad Hajjah, dan tentu sekali yang diraikan tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat sidang jamaah yang merupakan para tetamu Allah. Pertama sekali, marilah kita seperti amalan orang-orang yang hati mereka baik dengan Allah, kita mulakan halaqah kita ini dengan kita merafakkan rasa syukur yang tidak terhingga-hingganya kehadrat Allah. Marilah kita rasakan dalam hati kita betapa baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa pemurahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa belas kasihannya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, sehingga kita dapat sama-sama berkumpul dalam majlis kita pada malam ini. Dan alhamdulillah, dengan inayah taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sekadar kita dapat melakukan solat, kita bertasbih, bertahmid dan bertakbir, ada tangan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kita jinak hati kita, lembut hati kita untuk duduk lebih lama dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita datangkan terlebih dahulu rasa syukur di atas rasa ini, kerana kita sangat takut bila kita tidak bersyukur di atas anugerah yang Allah berikan kepada kita. Sesuatu anugerah tersebut pada bila-bila masa Allah boleh menariknya kembali. Dalam sebuah hadis kursi menceritakan, yaqulullahu ta'ala yawmal qiyamati bi malaikatihi wa huwa a'lam. Yaqulullahu ta'ala li malaikatihi yawmal qiyamati wa huwa a'lam. Aina jirani? Aina jirani? Aina jirani? Taqulul malaikatu man dalladhi yanbaghi an yujawiraka ya rabbal izzati. Man yanbaghi an yujawiraka ya rabbal izzati. Yaqulullahu ta'ala aina qurra'ul Qur'an wa
immarul masajid. Allah Subhanahu wa taala menyeru manusia di padang mahsyar nanti. Allah menyeru dan Allah bertanya kepada malaikat, dan Maha Suci Allah. Allah bertanya bukan kerana tidak tahu. Apa yang ditanya oleh Allah kepada para malaikat ketika manusia sedang berada di yaumul mahsyar, hari yang sangat dahsyat pada hari itu, hari yang manusia dalam keadaan mabuk tapi mereka tidak mabuk kata Allah, tetapi kerana terlampau takut dengan azab Allah. Wa taranna sukara wa ma hum bisukara. Kamu melihat manusia mabuk tetapi mereka tidak mabuk, tetapi kerana terlampau takut dengan azab Allah. Lantas Allah Subhanahu wa taala menyebut, aina jirani, manakah jiranku kata Allah. Di manakah jiranku kata Allah. Di manakah jiranku kata Allah. Berkata para malaikat, bagaimana mungkin ada seseorang yang boleh menjadi jiran engkau wahai Allah yang maha mulia. Kerana Allah tidak bertempat, kerana tempat adalah makhluk, dan Allah tidak perlu pada makhluk untuk Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Maha Suci Allah. Siapakah mungkin yang boleh menjadi jiran kepada engkau ya Allah? Dalam erti Allah nak bagi tahu orang yang sangat dekat dengan aku di hari kiamat nanti. Orang yang duduk dekat dengan Allah, orang yang sangat Allah nak berikan pertolongan, bantuan, kasih dan sayang. Lantas Allah Subhanahu wa taala menjawab kembali apa yang ditanya oleh para malaikat. Apa kata Allah? Aina qurra'ul Qur'an. Manakah orang yang banyak baca Quran? Manakah orang yang banyak baca Quran kata Allah? Wa ummarul masajid, dan orang yang banyak mengimarahkan masjid. Allah letak manusia ini sebagai manusia hamba-Nya yang sangat dekat dengan Allah untuk diberikan pertolongan, rahmat, kasih dan sayang. Tidakkah kita rasa syukur tuan-tuan? Kita dapat mendengar bacaan solat tadi, imam membacakan Quran, kita mendengarnya. Tidakkah kita datang rasa syukur dalam diri kita, kita meneturkan dan membaca Al-Quran sepanjang solat kita sebentar tadi? Dan tidakkah kita bersyukur, Masya Allah, kita jadi orang yang umarul masajid, mengimarahkan masjid. Tadi mungkin orang kata, Ustaz, kita masjid itu Ustaz. Oh, Masya Allah. Atas apa nama sekalipun, berilah nama surau, madrasah, balasa, whatever nama, berikanlah. Sebab masjid adalah di mana orang Islam berkumpul untuk sujud sembah Allah. Sujud sembah Allah. Dan Masya Allah, kita duduk dan rasa jinak. Sebab itu Nabi dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim daripada Abi Hurairah Ayyi Abdurrahman Sakhar Ad-Dawsi, tentang hadis yang ramai orang hafal, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. 7 golongan. Saya hanya nak menyebut golongan yang disebut oleh Nabi dalam konteks kita pada malam ini. Apa kata Nabi? Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Dan Nabi kata di kalangan 7 golongan yang duduk di bawah lindungan arasy di hari mana tidak ada lindungan melainkan hanya lindungan Allah. Siapakah? Salah satunya adalah rajul, manusia yang hatinya, kata Nabi, tergantung di masjid. Nabi tak kata jasaduhu mu'allaqun fil masajid. Nabi kata wa qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Sebab kita kena keluar daripada masjid, tetapi hati kita di masjid. Dan Alhamdulillah, sebab tu orang datang ke rumah Allah ni bukan sekadar datang. Saya pun bila nak sebut satu hadis ni rasa malu sangat, rasa tak nak sebut, tapi oleh kerana dah termasuk lain, kita sebut juga. Para sahabat pernah datang dan bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ma khairul buqa'i fil ard? Ma khairul buqa'i fil ard? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la adri hatta as'ala sayyidi Jibril. فسأل جبريل فقال جبريل لا أدري حتى أسأل رب العزة.
Fadhahaba faraja'a faqala Jibril ya Rasulullah, inna khairal buqa'i fil ardil masajid wa khairu ahliha awwaluhum dukhulan wa akhiruhum khurujan. Atau qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua yang saya kasih sekian, sahabat datang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah tempat terbaik ya Rasulullah? Apakah tempat terbaik di atas muka bumi ini ya Rasulullah? Apakah tempat terbaik? Apa jawapan Nabi? Jawapan dia, Masya Allah, banyak kadang-kadang kita nak sebut. Kata Nabi, la adri hatta as'ala Sayyidi Jibril. Aku tak tahu sehingga aku tanya soalan ini kepada malaikat Jibril. Kan kita ni kadang-kadang tak tahu jawab dulu kan. Apatah lagi kita ustaz baru nak start ni kan. Masya Allah, orang tanya soalan, jawab juga Masya Allah, belum confirm tapi Masya Allah jawab. Nabi kata, la adri hatta as'ala Sayyidi Jibril, sehingga aku bertanya pada malaikat Jibril. Fasa'ala Jibril, bertanya Nabi pada Jibril. Apa kata Nabi? La adri hatta as'ala Rabbal Izzah. Tak tahu. Aku nak tanya Allah yang Maha Mulia. Zahaba raja, pergi pulang. Dan pergi kepada Nabi, Nabi jawab kepada para sahabat, sehingga jawapan itu sampai kepada kita pada malam ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna khairal buqa'i fil ardil masajid. Tempat terbaik di atas muka bumi adalah masjid. Masjid. Tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan, tempat terbaik di atas muka bumi adalah masjid. Masjid kata Nabi. Masajid. Wa khairu ahliha, yang itu saya rasa malu nak terima. Rasa tak berkenan, rasa macam bukan tak berkenan, rasa terkilan nak terima. Sebab kata Nabi, dan setelah para sahabat bertanya apakah tempat terbaik, kata Nabi, orang terbaik di tempat terbaik. Orang terbaik di tempat terbaik. Siapa? Awwaluhum dukhulan. Orang paling awal datang. Penceramah datang lambat, sangat teliti. Allah, aku malu nak terjemah tu. Tapi mungkin ada lagi satu peluang. Wa akhiruhum khurujan, dan akhir sekali keluar. InsyaAllah pakai ni dia. Saya last kali subuh boleh insyaAllah. Sebab itu semua yang saya buat tadi. Kenapa saya buat cerita tentang semua perkara ini? Untuk supaya kita rasa dalam diri, Masya Allah, kita sedang berada pada pusat tempat terbaik. Kita sedang berada di pusat tempat terbaik yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya katakan bahawa orang datang ke rumah Allah bukan sekadar datang, tetapi nak imarah, itu yang kedua. Ya, yang kedua, nak datang, boleh datang. Sebab tu kadang-kadang hari Jumat kita buat Jumat kan? Kita buat Jumat, Masya Allah. Katalah, ya, kita tengok hari Jumat sebagai contoh. Ya, kadang-kadang tu Masya Allah, bukan tak datang, ramai datang. Ya, lebih ramai pada kita malam ni kan, begitu pengalaman kita. Tapi cuba bayang kalau hari Jumat lepas salam, imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kanan kiri. Imam belum habis nafas lagi, dengar bunyi motor start. Masya Allah, saya tak boleh nak bayang betapa cepat dia. Imam baru lagi, dia pun baru habis salam, dah start motor. Hanya saya kira kalau selaju ini, yang boleh laju macam ni mungkin yang datang buku ataupun 2 buku, 3 buku dengan yang datang daripada planet Krypton. Ya, kalau Superman, ya, yang insya Allah boleh sepantas itu start motor. Tapi kalau Superman ni saya tak start motor. Ya. Tapi maknanya apa? Dia tak boleh rasa nak jinak hati. Tak boleh rasa nak jinak hati. Sekali lagi semua yang saya kasihkan, marilah kita yang datang ke rumah Allah memiliki sifat-sifat, kerana tajuk yang telah diframekan untuk kita bincang pada malam ini adalah tentang ketenangan. Dan kita tak nak cerita benda lain sebab tuan-tuan dah ada benda ini. Kita telah ada benda, kita ada sumber untuk tenang, dan sumber untuk tenang adalah dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marilah kita fikir, adakah aku layak berada dalam pusat ketenangan? Sebab masjid adalah pusat ketenangan sebenarnya. Center kepada segala ketenangan ada dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebab itu kalau kita nak bercakap soal ketenangan yang sebenar, kita tak boleh lari daripada bercakap soal
yang ada kaitan dengan Allah, dan kata Nabi, manusia paling dekat dengan Allah ketika dia sedang sujud. Sebab itu dinamakan tempat kita ini sebagai masjid. Tak kira nama, tapi di sisi Allah tempat ini adalah masjid. Walaupun tuan-tuan, untuk makluman, masjid itu adalah salah dari segi prinsip bahasa Arab. Khata'an, khata'. Sebab yang betulnya adalah sebab masjid adalah tempat. Tuan-tuan, saya datang ni bukan nak ceramah, nak bincang saja. Dah setahun nak ceramah kan. Malam ni malam bincang, insya-Allah. Masjid adalah tempat sujud. Terima kasih. Masjid, tuan-tuan, bercakap dalam majlis ilmu dapat pahala sedekah. Masya-Allah ya. Kadang nak lalu tabung tak keluar juga kan. Nak payah sedekah ni payah, tapi bercakap, tapi dengan syarat dalam konteks. Kalau cerita malam ni hal lain tak dapat pahala. Apa soalan saya tadi? Masjid. Tuan-tuan? Masjid. Ya. Masya-Allah, terima kasih. Bila penceramah tanya dan audiens menjawab sejuk hati penceramah, semua kata tak apalah Ustaz, mana yang penting. Masya-Allah. Masya-Allah tu mana nak berhenti cepat lagi, masya-Allah ya. Baik. Rakan saya jawab, ada tempat sujud. Tempat sujud dalam bahasa Arab disebut sebagai ismu makan. Ismu makan. Dalam bahasa Arab, ismu, nama, makan adalah tempat. Jom kita buat tasrif asyarah. Daripada kalimah sajada. Sajada maknanya telah sujud seorang ini. Sajada yasjudu sajdan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan dengar ya, tuan-tuan dengar ada kalimah masjid, tolong tangkap. Tangkap. Sebab bahasa Arab dalam 10 perkataan ini saja. Sajada yasjudu sajdan. Sujudan, ya masdar sajdan atau sujudan. Sajidun, orang yang sujud. Masjudun, Allah tempat yang kita sujud. Sajidun, masjudun, usjud. La tasjud. Masjadun, masjadun, misjadun. Ini adalah ujian audio. Saya tak dengar orang kata tangkap. Di mana masjid? Di mana masjid? Sekali lagi mungkin atas wazan fa'ala yakunu fa'il maf'ul fu'lan maf'ul maf'ul. Sajada yasjudu sajdan sujudan. Sajidun masjudun usjud. La tasjud. Masjadun masjadun misjadun. Ada jumpa tak? Tak jumpa. Bila kita tak jumpa, maka persoalannya adalah dalam bahasa Arab tempat sujud disebut apa? Tempat sujud disebut masjid. Tempat sujud adalah masjadun atas wazan maf'alun. Kalau kita di Mekah, tempat makan disebut apa tuan-tuan? Tempat makan? Kata muzakara. Tempat makan. Ya, saya dengar. Maf'am. Dengar tak punya wazan ya? Maf'am, maf'al, masjid. Itu dia timbang dia. Nak mudah faham tu je. Maf'am maknanya tempat makan. Bila kita kata tempat sujud, mesti dikatakan masjid. Betul tak tuan-tuan? Jadi alhamdulillah kita kena buat insya-Allah sampai tahun baru ni ya. Pada malam ni jangan bertangguh-tangguh, masya-Allah. Beli kat Jaya di depan tu apa ni yang spray. Kita bawa motor, bawa kereta insya-Allah. Mana-mana yang nampak ada banner masjid, jim kasrah ji tukarkan kepada jim fathah ja. Mim fathah sin sukun mas, jim fathah ja dan dhamma tun masjidun. Boleh insya-Allah? Ya Allah ya akhi, boleh ya akhi. Ya ikhwani ya akhwati, boleh semua insya-Allah? Ai seluruh insya-Allah ni. Baik. Tapi tunggu dulu. Tunggu dulu nanti orang jadi kata orang melihat kamu kata hantar saja bagi habis. Masalah. Untuk makluman, tuan-tuan, memang daripada uslub bahasa yang paling tepat adalah masjid. Mim fathah sin sukun. Mim fathah mas, jim fathah, jim fathah. Kita tahu jim fathah mana jim di atas. Tapi tuan-tuan, masjid ini tempat apa? Tempat
tempat setiap orang datang melangkah. Apa dia buat pertama sekali? Solat. Dia rendahkan diri. Di sini adalah tempat kita rendahkan diri kita. Bagaimana kita nak tunjuk bahawa saya merendahkan diri saya? Tempat yang paling mulia pada wajah saya letakkan di tempat yang paling rendah, tempat orang bijak. Maka masjid adalah tempat merendahkan diri. Tuan-tuan tolong sama saya. Masjid adalah tempat merendahkan diri. Maka kerana itu sebutan masjid tak tepat dengan roh seorang itu merendahkan diri. Hanya kerana ini jin yang patutnya berbaris atas dibawa baris bawah. Kerana apa? Nak merasai kerendahan sebenar seorang hamba Allah. Sampai sebab itu letak baris bawah. Kenapa? Supaya bila berbaris bawah, maknanya kita merasai kerendahan diri kita. Maka sebab itu jangan spray, tuan-tuan. Tak ada salahnya. Kenapa? Sebab maknanya. Tetapi memang betul masjid, tetapi masjid untuk kita dapat merasai kerendahan. Tuan-tuan, karena itulah semua yang saya kasih sekalian. Masalah kita hari ini, kenapa kita tidak dapat ketenangan dalam hidup? Sebab kita tidak benar-benar merendahkan diri kita pada Allah. Kenapa kita tidak mencapai ketenangan dan kepuasan terbaik dalam hidup kita? Dan marilah kita muhasabah. Pada malam ini saya nak muhasabah saja. Ya, kita dah setahun insya-Allah. Kita perlu muhasabah sama-sama. Dalam hadis Nabi daripada Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allah al-amani. Hadis rawahu Ahmad wa Tirmizi wa qala hadha haditsun hasanun sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Nabi sebutkan, kita nak duduk pada malam ini dalam konteks memburu ketenangan, membina ketenangan dalam diri kita. Dan kita telah berada dalam pusat atau sumber ketenangan. Apa kata Nabi dalam hadis tadi? Orang yang bijaksana, al-kayyisu, orang yang bijak. Terjemahnya bijak, tapi orang lain tambah sikit lagi. Tambah dia punya haji nama tulis sikit. Orang yang bijak sana. Kawan-kawan, kalau kita bagi masyarakat dalam meeting kita insya-Allah, tiba-tiba bagi cadangan kat masjid dekat surau kita ni, ya, pengurusi kata, Masya Allah ya Syekh, anda dipandangkan bijak sini, sungguh Alhamdulillah. Saya kecil hati kita. Sebab bijak sini, apa makna sini? Bijak sini maknanya ulat bulu panjat durian, sedap dulu, sakit kemudian. Tak masalah. Sebab tu orang yang bijaksana, siapa kata Nabi orang yang bijaksana? Orang yang bijaksana dia ada satu sikap. Dia ada satu sikap. Apa sikap dia? Dia suka menghitung ke dalam dirinya sendiri. Ini Nabi ajar dan para sahabat berjaya menghazam ilmu ini. Untuk jadi orang yang bijaksana, dia kena ada satu sifat yang betul-betul menjadi darah daging dia. Apa dia darah daging dia? Darah dagingnya adalah suka menghitung dirinya sendiri. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal bagaimana hidup sesudah matinya. Sebab itu semua yang saya hormati dan saya kasihkan, jom kita jadi bijak. Sebab itu Sayyidina Umar ibn Khattab, ya, Sayyidina Umar ni nama dalam IC dia Umar ibn Khattab ibn Naufal ibn Abdul Uzza ibn Riyah ibn Abdullah ibn Qurtib ibn Razak ibn Adi ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr al-Quraishi al-Adawi. Nama dalam IC dia. Nama anda lupa. Nama dia anda tak ingat. Tapi itulah Sayyidina Umar bin Khattab ketika orang bertanya kepada khadam Sayyidina Umar. Jom kita tengok. Orang bertanya kepada khadam Sayyidina Umar bila orang tahu tentang Sayyidina Umar. Sebab Sayyidina Umar ni tuan-tuan, kalau kita baca dalam buku yang bertajuk The 100 Ranking of the Most Influential Persons in History, Michael H. Hart, dia buat perbandingan pemerintahan Sayyidina Umar dengan Alexander the Great. Alexander the Great. Tuan-tuan, bila sebut Alexander the Great, siapa tak tahu? Alexander the Great adalah, kalau terjemah bahasa kita disebut siapa? Iskandar Dzulqarnain. Iskandaria, Mesir. Dzu empunya. Dzu maknanya empunya. Sahib. Zu Ramli. Kebetulan ya. Zu itu kebetulan. Tapi tak pula. Dzulqarnain maknanya adalah yang empunya dua tanduk.
Ramli yang mempunyai pasir. Allah tak terima dengan Allah. Nak protes dekat mak saya kan, kenapa ya bagi nama saya Ramli yang mempunyai pasir, tapi saya perasan juga